Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar cikgu sekalian. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang perbandingan antara pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot. Okay. Baik, dalam buku teks kita akan merujuk jadual 1.3 iaitu perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot. Macam biasa, sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita akan tengok OP kita pada hari ini, iaitu 1.2.6 membanding dan membezakan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot. Tambah ayat kami akan dapat sahaja. Okey, sambung. Alright, next. Kita ada OP tambahan pada hari ini, iaitu menilai kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Okey, jadi iaitu 1.2.7. Baik, merujuk kepada buku teks jadual 1.3. Okey, cikgu sebut persamaan terlebih dahulu, di mana persamaan pertumbuhan primer dan sekunder, poin nombor 1 adalah kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Okey. Poin kedua, kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Satu sel induk menjadi dua sel anak. Okey. Itu adalah ketiga-tiga persamaan pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Alright, perbezaan pula. Cikgu suka rujuk kepada gambar rajah ni yang cikgu dapat daripada braincard.com. Okey, artikel. Jadi, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder ni, perbezaan dia kalau kita tengok di sini, yang paling nyata sekali adalah dia punya kedudukan, lokasi dia. Okey. Pertumbuhan primer berlaku pada meristem apex, iaitu pada hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey. Ini dia ada dua di sini. Dia ada arrow, ada anak panah menyatakan primary growth in stem, growth of plant derived from shoot apical meristem increases the length of stem. Okey. Okey. Seterusnya pada akar pula, primary growth in root, growth of plant derived from root apical meristem increase the length of root, memanjangkan akar. Ini yang di gambar rajah yang kita biasa tengok lah, iaitu pada hujung akar. Bagaimana hujung akar itu menjadi panjang. Manakala secondary growth dia berlaku pada meristem lateral. Okay, meristem lateral dekat sini jelas menunjukkan kepada kamu berlaku pada batang. Meristem lateral hari itu ada dua kan, apa dia? Cambium gabus dan juga cambium vascular. Alright. Ini tempat berlakunya pertumbuhan sekunder. Alright, next. Kita kembali kepada buku teks. Okey, perbezaan dekat sini meristem apex. Alright, ini perbezaan aspek tisu meristem yang terlibat. Pertumbuhan primer, meristem apex, manakala pertumbuhan sekunder, meristem lateral, cambium vascular dan cambium gabus. Bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan pada pertumbuhan primer berlaku pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Okey, manakala pertumbuhan sekunder berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti pada batang dan akar yang telah matang. Berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti dan hanya berlaku pada batang yang telah mengalami kematangan. Ke arah pertumbuhan berlaku secara memanjang dalam pertumbuhan primer. Okey, memanjang. Manakala pertumbuhan sekunder berlaku secara jejari. Dia melebar. Okey. Kemudian kesan pertumbuhan, peningkatan kepanjangan batang dan akar pertumbuhan pada pertumbuhan primer, manakala sekunder, peningkatan ukur lilit batang dan akar tumbuhan. Tisu dan struktur yang terbentuk. Epidermis, cortex dan tisu vascular primer dalam pertumbuhan primer, xylem primer dan phloem primer, kan? Kemudian dalam pertumbuhan sekunder, kulit kayu, okay,
Priderma, cambium gabus dan tisu gabus, lenticel dan tisu vaskular sekunder, xylem sekunder dan phloem sekunder. Okey, kehadiran tisu berkayu. Okey, tumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu, manakala sekunder mempunyai tisu berkayu. Keraslah. Ketebalan kulit kayu dalam primer, kulit kayu yang nipis, dalam sekunder, kulit kayu yang tebal. Manakala kehadiran gelang tahunan, primer tidak mempunyai gelang tahunan. Okey, manakala sekunder mempunyai gelang tahunan pada batang pokok. Satu gelang tu mewakili 1 tahun. Alright, itu berkenaan dengan perbezaan primer dan juga sekunder. Ini gambar rajah, kamu boleh tengok dengan lebih terperinci lah dalam website ini braincut.com, ataupun kamu tengok dalam video cikgu ni saja. Alright. Ingat, lateral, cambium gabus dan juga cambium vascular. Manakala pertumbuhan primer berlaku pada meristem apex, iaitu pada hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey, memanjang. Manakala lateral dia melebar, ukur lilit batang dia bertambah. Ini satu lagi image daripada Google yang cikgu ambil. Primary growth versus secondary growth. Okay, primary growth is the growth that occurs by the action of the primary meristem. Okay, which increases the length of the stem, memanjangkan pucuk dia. Okay, batang. Secondary growth is the growth that occurs by the action of the cambium, which increases the diameter of the plant. Cambium gabus dan cambium vascular. Okay, primary growth occurs by the action of apical meristem, occurs by the action of the lateral meristem dalam secondary growth. Results in the growth in the longitudinal axis, memanjang, okay, yang mendegaknya. Result in the radial growth, iaitu melebar. Kemudian occurs at the beginning, permulaan bagi pertumbuhan primer, follows primary growth, iaitu mengikuti pertumbuhan primer dalam secondary growth. Okay, stops after the completion of tissue differentiation, berhenti selepas pembahagian tisu. Okay, dalam pertumbuhan sekunder only occurs in the mature part, bahagian yang matang, berlakunya pertumbuhan sekunder. Occurs in all parts of all plants. Dalam pertumbuhan primer, semua tumbuhan, semua bahagian mengalami pertumbuhan primer. Manakala pertumbuhan sekunder occurs in both angiosperms dan gymnosperms. Maksudnya dekat sini, angiosperm adalah tumbuhan berbunga, any of about 300,000 species of flowering plants. Okay, the largest and the most diverse group within the kingdom Plantae. Manakala gymnosperm ni, perbezaan dia berbanding dengan angiosperm, kalau kamu nak tahu, gymnosperm, any vascular plant that reproduce by means of an exposed seed or ovule. Okay, biji benih dia terdedah. Okay, unlike angiosperms or flowering plants, whose seeds are enclosed by mature ovaries. Manakala tumbuhan berbunga, seeds dia berada di dalam ovary, okay, ataupun dalam buah. Manakala gymnosperm ni, biji benih dia sendiri terdedah. Okay, itu perbezaan dia. Next, epidermis, cortex and the primary vascular tissues are developed during this. Dalam pertumbuhan primer, epidermis, cortex dan primary vascular tissue. Okay, manakala dalam pertumbuhan sekunder, bark, periderm, lenticel, secondary phloem and secondary xylem are developed during this. Visit www.pedia.com. Di situ cikgu dapat maklumat ni lah. Okay. Next, kita pergi kepada OP tambahan kita, iaitu kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana dapat menghasilkan kayu balak. Okay. Seperti Shorea species, iaitu meranti, itu nama saintifik dia, dan Balanocarpus species, cenggal, kayu cenggal. Alright. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Kamu tengok dalam gambar di dalam buku teks ni, rumah bot, perabot. Okay. Alright. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain.
Kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik. Corak yang dihasilkan oleh gelang tahunan itu menjadikan struktur ataupun corak lebih menarik dan cantik dan dapat dijadikan barang perhiasan. Kalau kamu tengok, kayu-kayu keras ni pun sering diletakkan di dalam akuarium sebab dia mempunyai corak dan juga dijadikan kerusi, perabot, furniture dekat dalam rumah. Alright. Kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti Heupoea species, iaitu pokok merawan dan meranti, dapat menghasilkan resin dan minyak. Okey. Bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis, iaitu hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder, dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. Itu kelebihan, kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Buah dia adalah hasil pertanian, meningkatkan ekonomi negara. Kalau kamu tengok dalam buku teks, buah mangga dan minyak wangi di sini di-highlightkan gambar foto 1.7 kegunaan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Kamu boleh pergi ke barcode yang ada di sini, TMK Info, contoh tumbuhan sekunder di Malaysia. Zone aktiviti kumpulkan maklumat mengenai jenis dan kegunaan kayu balak di Malaysia, persembahan maklumat dalam bentuk risalah. Okey, kamu boleh buatlah, kumpulkan maklumat sendiri, cari jenis kayu balak yang ada di negara kita, kemudian kamu tengok fungsi dia, apakah manfaat kayu balak tersebut kepada ekonomi negara kita. Alright, ini adalah satu lagi maklumat cikgu dapat daripada internet juga. Ini contoh dia cikgu dapat daripada Shopee. Okey, kamu boleh tengok di sini. Ini adalah kayu ataupun kayu balak ataupun pokok. Sebelum ini adalah contoh dia, iaitu adalah merupakan kayu yang mengalami pertumbuhan sekunder, dijadikan perabot kerana dia memiliki struktur yang keras, kuat, tahan lama. Kemudian selain daripada itu, dia juga mempunyai corak-corak sesuai dijadikan furniture di dalam rumah. Ini cikgu dapat daripada shopee.com lah. Alright, kamu boleh tengok di sini. Ini contoh-contoh. Benda ni boleh dijual, dan meningkatkan ekonomi negara. Itu adalah kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder kepada ekonomi negara kita. Alright. Revise balik OP kita. Yang pertama, kami akan dapat membanding dan membezakan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan eudicot. Lokasi, apa tisu yang terlibat, bila dia bermula. Next, OP tambahan, menilai kepentingan. Kami akan dapat menilai kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi, khususnya kayu balak. Meningkatkan, menjana pendapatan ekonomi negara dalam bidang pertanian, pokok-pokok manggis, pokok-pokok buah-buahan lain. Itu menjana ekonomi negara kita. Itu saja daripada cikgu. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, macam biasa, dalam grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.